Hadirin hadirat sekalian, dini hari pergi lautan untuk menjala si ikan bilis. Assalamualaikum tuan dan puan, mohon saya meneruskan majlis. Saya bagi pihak majlis sekali lagi mengalu-alukan kehadiran tuan dan puan dalam majlis webinar kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis webinar kita pada hari ini kepada Cik Moderator kita iaitu Cik Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua hadirin dan ahli panel yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada saudari MC kita. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam perbincangan forum pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi sopan pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita bertemakan penduduk miskin iaitu kemiskinan keluarga dan pengaruhnya terhadap tahap pendidikan. Dunia macam pada menyaksikan kita berhadapan dengan senario pandemik COVID-19 yang mengancam dunia amnya umat manusia. Dalam hal ini, remaja sebagai generasi pelapis kepimpinan negara amatlah dituntut agar tinggi ilmu pendidikan. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik pembincangan ini, eloklah sekiranya kita berkenalan dengan kelima-lima ahli panel kita. Baiklah, kita pergi kepada panel pertama kita. Selamat datang saudari Fizana. Apa khabar? Mohon perkenalkan diri anda. Okey, terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah saya sihat saja. Nama saya Fatin Firzana Razali, salah seorang pelajar UPSI yang mengambil kursus HDM 3033 iaitu Geografi Penduduk. Terima kasih. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua iaitu Fatini. Selamat datang saudari Fatini. Saudari Fatini, apa khabar? Boleh perkenalkan diri saudari? Alhamdulillah baik. Terima kasih Cik Moderator. Nama saya Nur Fatini Awatif binti Muhammad Fikri, juga merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Hazwani. Apa khabar saudari? Boleh perkenalkan diri saudari? Okay, Alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini. Okey, nama saya Nur Hazwani binti Ismail. Saya juga merupakan pelajar daripada UPSI dan salam perkenalan untuk semua. Terima kasih. Seterusnya adalah ahli panel kita yang keempat iaitu saudari Atikah. Apa khabar saudari? Saudari sihat dan boleh perkenalkan diri saudari? Terima kasih kepada moderator. Saya Nur Atika binti Muhammad Nawi, juga merupakan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ya, dan akhir sekali adalah panel kita yang kelima iaitu saudari Iman. Apa khabar saudari Iman? Boleh perkenalkan saudari Iman? Khabar baik Cik Moderator. Nama saya Nur Syairah Iman binti Muhammad Saupi. Saya juga merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengambil kursus Geografi Penduduk. Usai sudah perkenalan daripada semua ahli panel kita, kembali kita kepada topik forum kita pada hari ini tentang kemiskinan keluarga dan pengaruhnya terhadap tahap pendidikan. Sidang hadirin dihormati, apakah sebenarnya kaitan yang boleh dikupaskan tentang topik kita pada hari ini di mana kemiskinan keluarga memberi pengaruh terhadap tahap pendidikan? Jadi, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kupasan pertama iaitu saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita, saudari Fizana. Mohon saudari memberikan isi pertama saudari mengenai topik ini. Okey. Terima kasih kepada moderator. Berkenaan dengan topik forum kita kali ini ialah kemiskinan keluarga dan pengaruhnya terhadap tahap pendidikan. Terdapat pelbagai kesan dan punca yang berkait rapat dengan kemiskinan ini. Ingin saya kupaskan mengenai salah satu kesan kemiskinan iaitu kemiskinan terhadap tahap
pendidikan individu. Misalnya dari segi latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga amat penting dalam isu ini kerana ia memastikan taraf pendidikan anak-anak. Latar belakang pendidikan yang rendah dalam kalangan ketua keluarga akan memberi kesan terhadap perkembangan pendidikan anak-anak. Ini adalah kerana pendidikan ibu bapa yang rendah cenderung menyebabkan pencapaian pendidikan turut rendah dalam kalangan anak-anak mereka. Kesan daripada ini akan mewujudkan persekitaran dan suasana yang tidak menggalakkan pembelajaran. Menurut Ogburn 1964, menegaskan bahawa pembangunan keluarga berhubung rapat dengan pendidikan. Ini kerana pelajar miskin tidak mendapat bimbingan pembelajaran di rumah. Manakala pelajar yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, mempunyai kemudahan untuk mendapatkan kelas tambahan dari luar dan sebagainya. Jadi disebabkan pendidikan ibu bapa yang rendah, mereka anak-anak ini tidak dapat memohon pertolongan daripada ibu bapa mereka untuk menyelesaikan pembelajaran mereka pada masa kini. Kita sendiri boleh tengok tahap pembelajaran pada masa kini adalah tinggi dan sukar untuk ibu bapa ataupun generasi-generasi terdahulu yang kurang pendidikan untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah sebegini. Okey, menurut Awang Had Saleh pula dalam Osman Rani 1965, kemiskinan boleh menyebabkan pencapaian pendidikan rendah dan seterusnya menyebabkan kemiskinan diwariskan daripada ibu bapa kepada anak-anak mereka. Persekitaran yang tidak baik juga memberi kesan. Contohnya kan keadaan rumah yang sesak, kekurangan sanitasi dan kebersihan, kurangnya pemakanan dan pendidikan juga akan memberikan tekanan hidup. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan saiz keluarga juga penting untuk memastikan tahap pendidikan dan pendapatan sesebuah keluarga. Contohnya kajian yang saya ingat, kajian di Kelantan, tak silap saya, 2015, di mana mereka melakukan kajian kuantitatif dan kualitatif. Terdapat majoriti keluarga mempunyai tanggungan 10 hingga 12 orang. Jadi di situ mereka mempunyai pendapatan yang rendah tetapi tanggungan yang lebih. Ini akan menyebabkan berlakunya memberi kesan kepada kemiskinan dan akan memberi kesan juga kepada anak-anak mereka terhadap taraf pendidikan anak-anak mereka. Jadi sekiranya ini sekiranya timbul masalah lain disebabkan tanggungan yang lebih, contohnya akan timbul masalah lain, misalnya dari segi perpisahan ataupun penceraian sesebuah keluarga. Jadi di sini akan mewujudkan secara tidak langsung status ibu tunggal dan status bapa tunggal. Disebabkan status ini, mereka terpaksa menanggung anak-anak mereka secara sendiri, di mana mereka terpaksa menyuruh anak mereka bekerja dan sebagainya. Jadi isu berkaitan anak-anak disuruh bekerja untuk menampung sekali pendapatan keluarga tidak asing lagi di pendengaran kita. Kita sendiri boleh nampak di persekitaran kita, anak-anak muda sekarang yang tidak cukup umur pun boleh pergi keluar untuk mencari rezeki di mana mereka terpaksa menolong ibu bapa mereka bagi meneruskan kehidupan mereka. Seterusnya disebabkan mereka terpaksa fokus kepada pendapatan, mencari pekerjaan, mereka mengabaikan pembelajaran kerana mereka tak ada pilihan lain. Sebab itu kita kena sama-sama membatras kemiskinan ini. Jadi terdapat pelbagai punca yang menyebabkan kemiskinan berlaku dan kait rapatnya adalah terhadap taraf pendidikan individu tersebut. Itu saja untuk kupasan saya. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang kaitan topik kita pada hari ini. Terima kasih kepada ahli panel pertama. Pada pandangan saya, ia merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik sekali. Seterusnya, saya mohon ahli panel kedua untuk memberikan penjelasan seterusnya. Silakan, saudari.
Terima kasih kepada Cik Moderator. Berkenaan dengan topik kita pada hari ini, bagaimana kemiskinan mempengaruhi taraf pendidikan adalah melalui kesedaran golongan tersebut terhadap pentingnya pendidikan untuk masa hadapan. Selalunya, kebanyakan masyarakat yang berlatar belakangkan atau berada dalam golongan miskin ini, pandangan mereka tidak luas. Mereka cuma ada dalam lingkungan mereka sahaja. Maksudnya, mereka bekerja untuk makan hari ini sahaja, tetapi bukan untuk masa hadapan. Umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Contohnya orang yang mampu pergi luar negara, mereka secara tidak langsung mendidik diri mereka di tempat tersebut. Umpama lagi peribahasa, jauh perjalanan luas pemandangan. Namun, bagi golongan yang tidak berkemampuan ini, pemandangan mereka kebanyakannya tidak luas, skop mereka kecil. Mereka tidak dapat berfikir benda itu ke arah mana. Bagi mereka, apa yang perlu untuk hari ini sahaja. Mereka ada matlamat, mereka ada hala tuju tapi kecil. Cuma sejauh mana besarnya, sejauh mana tingginya, sejauh mana luasnya. Contohnya, seorang ni, hari ni dia bangun pagi, matlamatnya pergi kebun. Berbanding dengan seorang yang daripada golongan lain ni, hari ni dia bangun pagi, dia hendak siapkan ulang kaji bab ini supaya nanti peperiksaan dapat jawab dengan betul, dapat graduasi dengan cemerlang, seterusnya menceburi bidang pekerjaan yang diminati. Berbanding dengan yang kawan yang satu tu kan, dia bangun pagi, hari ni bangun pagi, pergi kebun untuk tengok sayur atau buah-buahan mana yang sudah boleh diambil untuk dijual atau dibawa pulang untuk makan petang ini sahaja. Jarang daripada mereka untuk berfikir hari ini petik sayur untuk dijual, kemudian dapat duit dan duit tu dikumpul untuk sambung belajar, sambung belajar dan melancong. Secara ringkasnya, rantaian pemikiran tidak panjang. Akhirnya mereka akan berada di takuk itu sahaja sehingga usia berlanjutan. Jadi di sini sumbangan dia hanya kepada diri sendiri saja, tetapi kepada negara dan orang lain kurang ataupun tiada. Tapi kita pun tidak boleh salahkan mereka kerana kemampuan mereka adalah terhad. Contoh, mereka tidak mampu membiayai anak-anak untuk sambung belajar. Hal ini berbalik kepada latar belakang keluarga anak itu juga, seperti yang panel sebelum ini jelaskan. Apabila ibu bapa sedar pentingnya pendidikan ini, mereka akan pastikan anak-anak mereka itu belajar sebab mereka tahu pendidikan itu boleh mengubah hidup mereka. Ini yang berlaku sedar tidak sedar dalam kalangan kita sendiri. Macam rakan-rakan kita, bahkan diri sendiri, di mana ibu bapa tidak senang. Namun disebabkan mereka tahu pentingnya pendidikan ini, mereka berusaha untuk sekolahkan anak mereka. Kadang-kadang macam saya sendiri pergi pasar, ada juga ternampak dekat satu situasi di mana seorang ibu ni, dia cakap dengan anaknya, dekat anak dia, kenapa tak belajar ni? Nak jadi macam mak ke jual sayur hari-hari kan? Oleh itu, kemiskinan ni dia mempengaruhi kesedaran terhadap pentingnya pendidikan untuk masa hadapan. Dan kesedaran yang dimaksudkan dia ada dua, seperti situasi tadi yang dekat pasar tu ibu dia tu, dia lebih kepada kesedaran ke arah positif. Di mana ibu tu tahu bahawa pendidikan ni boleh mengubah nasib mereka. Biarpun nasib ni tidak semestinya banyak duit, tapi berbanding dengan keadaan orang sekarang ni, mereka mungkin insyaAllah jauh lebih baik. Yang lagi satu pula yang ke arah negatif, kesedaran ke arah negatif. Kesedaran yang ini pula seperti yang jual sayur tadi itulah. Mungkin dia bangun, dia macam kalau pendidikan tinggi pun bukan jamin kerja, bukan dapat beri saya kekayaan. Macam lagi tambahan lagi dengan peluang pekerjaan yang semakin berebut-rebut kan semua. Jadi mereka pun macam nanti ada PhD ke jadi doktor tapi di rumah je. Macam tu. Jadi pemikiran diorang tidak seluas
kan? Mereka tahu pendidikan itu boleh mengubah masa hadapan tetapi tidak mengubah kekayaan. Seterusnya, pada masa yang sama, saya juga percaya bahawa kemiskinan itu, bagaimana kemiskinan mempengaruhi taraf pendidikan adalah melalui kesihatan masyarakat tersebut, terutama sekali kesihatan golongan generasi pada masa akan datang, iaitu golongan kanak-kanak. Kerana kemiskinan, kanak-kanak ini kurang nutrien, kurang apa segala, contoh dekat iklan susu selalu, susu pintar, penting untuk sel-sel otak berhubung, contoh kan. Jadi benda-benda ni adalah yang diperlukan untuk perkembangan otak murid-murid. Tapi disebabkan oleh kemiskinan, mereka kekurangan dari segi itu, kan. Jadi kecerdasan minda mereka berkurang. Tetapi ada juga dalam golongan kurang kemampuan ini yang pintar-pintar, yang bijak-bijak, namun terpencil. Dalam 100, macam contoh dalam 100% hanya 10% sahaja. Yang 90% bagaimana? Di mana? Cuba kita lihat rata-rata yang berjaya, macam jadi doktor ni latar belakang dia, ayah dia guru lah, datuk lah, kan. Kita tidak cakap semua, tapi majoriti. Yang dalam golongan kurang pendapatan yang berjaya pun sikit sahaja, kan. Hanya minoriti. Itu pun sebab mereka mungkin mewarisi DNA kepandaian ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka pandai, macam ibu bapa mereka pandai, tapi disebabkan nasib keluarga, mereka tidak dapat sambung belajar. Benda ni sebenarnya fakta, okay? Sebab di mana suatu kajian yang diterbitkan dalam jurnal Psychology Spot pada tahun 1994 didapati bahawa 40 kepada 60% kepandaian kita adalah diwarisi daripada ibu bapa, terutamanya daripada ibu. Jadi jaga-jaga. Yalah, kalau kita tengok pun macam contoh waktu ibu mengandung, pengetahuan atau kemahiran berfikir si ibu yang kurang ni, jadi dia makanlah hati ayam, kafein, dia minum kopi banyak-banyak, kan tak bagus kan? Sebab benda pemakanan macam tu dia menjejaskan perkembangan otak bayi dalam kandungan. Jika kemahiran berfikiran dia tinggi, mesti dia terfikir, waktu saya minum kopi tu badan saya rasa teruja. Jadi kalau badan saya rasa teruja pun apatah lagi dekat bayi dalam kandungan, kan? Terus jika itu berlanjutan, anak dalam kandungan pun terjejas. Oleh itu pemakanan yang sihat penting untuk kanak-kanak. Contoh sebelum yang isi tadi tu, isi dia di sini tidak ramai dalam golongan susah yang boleh berbuat sedemikian. Contoh kini macam ramai penduduk, ramai keluarga yang pendapatan terjejas akibat pandemik ini. Sehingga tiada wang untuk beli susu anak-anak, kan? Jadi mereka terpaksa, golongan ini mereka terpaksa bagi minum anak mereka teh ataupun air beras campur gula saja untuk menggantikan susu. Benda ni sebenarnya berlaku sebelum PKP lagi, dan kesannya kepada anak tersebut imunisasinya rendah dan membuatkan dia senang untuk jatuh sakit. Apabila hal sedemikian berlaku, dia tidak dapat belajar dengan baik. Kehadiran sekolah pun terganggu. Yalah, pergi hospital, perlu menunggu giliran, ada appointment, naik bas pergi sana lagi. Jadi dia memakan masa. Disebabkan oleh kemiskinan, mereka terpaksa berada dalam situasi sedemikian. Seterusnya, kerana kemiskinan lagi, rawatan anak apabila sakit, contoh demam, tidak dapat dibawa pergi jumpa pakar dengan segera. Sampailah anak tersebut sawan. Bila sudah macam tu,
sawan yang berpanjangan boleh menyebabkan anak tersebut menjadi lembab. Oleh itu sawan ini berbahaya kerana ianya mengganggu saraf otak. Seterusnya membawa kepada penurunan taraf pendidikan mereka sendiri. Macam contoh lagi satu, jiran saya sendiri, dia anak perempuannya, menurut dia waktu kecil selalu demam dan kadang-kadang sehingga sawan. Susah untuk dia dapat rawatan sebab pertama waktu tu suami dia meninggal dunia. Jadi pendapatan dia tidak sebab untuk menampung kos perubatan yang tinggi. Sebab lagi satu, kos perubatan menjadi tinggi sebab dia bukan warga negara. Kesannya anak itu dia menjadi lembab. Macam sekarang pertuturan dia kurang jelas. Bercakap dengan dia pun kena perlahan supaya dia faham. Dia pernah disekolahkan. Namun umpama katak diberi bunga sekuntum. Ibu dia nampak yang dia kuat main, tidak mahu belajar, akhirnya diberhentikan sekolah. Jadi dari situ pendidikannya sudah terjejas. Dan situasi ini menjadi perkara biasa dalam kalangan mereka yang berada dalam kemiskinan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wah, sungguh menarik sekali ya penghujahkan ahli panel kedua kita. Terima kasih di atas penjelasan panjang lebar berhubung dengan topik forum kita pada hari ini. Seterusnya, ahli panel yang ketiga untuk memberikan hujah beliau. Silakan saudari. Okay, terima kasih kepada saudari moderator kita. Okay, selain daripada faktor yang telah disebutkan oleh ahli panel kita sebentar tadi, terdapat juga faktor lain iaitu seperti tiada kemudahan peranti untuk mengakses internet dan tinggal di kawasan pedalaman juga merupakan faktor yang mempengaruhi tahap pendidikan bagi keluarga miskin. Okay, keciciran kanak-kanak luar bandar daripada pelbagai aspek kehidupan adalah disumbangkan oleh faktor kemiskinan yang dihadapi oleh mereka. Golongan miskin kebanyakannya terdiri daripada golongan masyarakat luar bandar yang tidak mampu untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Hanya disebabkan mereka hidup dalam keadaan yang miskin dan melarat. Ia dikaitkan dengan persekitaran mereka yang jauh terpencil dan tidak mendapat akses kemajuan khususnya dari aspek pendidikan. Keadaan kemiskinan yang dialami sedikit sebanyak mempengaruhi tahap ketersampaian dalam memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak sama ada di peringkat sekolah menengah maupun rendah serta IPT. Terdapat perhubungan antara kemiskinan dengan pendidikan. Persoalan yang wujud di sini adalah melalui golongan masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar, terutamanya masyarakat yang berada di kawasan-kawasan pedalaman yang dikatakan tidak menerima pendidikan yang secukupnya berbanding dengan masyarakat bandar yang menerima kemudahan pendidikan yang lebih baik dan berkualiti. Hal ini menyebabkan golongan masyarakat luar bandar yang tinggal di kawasan pedalaman, khususnya pelajar, sering ketinggalan dalam mendapatkan kemajuan pendidikan bagi mempertingkatkan taraf hidup mereka kepada yang lebih baik. Sebagai contoh yang dapat kita lihat dalam negara kita sendiri, di mana negara kita kini telah terjejas dengan virus COVID-19 di mana ianya memberi impak yang amat besar kepada pelbagai sektor di negara kita. Salah satunya adalah impak kepada sektor pendidikan di negara kita. Impak daripada hal tersebut, kesemua proses pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan secara dalam talian bagi menjaga keselamatan dan kesihatan semua pihak. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara dalam talian ini memerlukan kemudahan capaian internet yang baik, juga kemudahan peranti yang sesuai bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Di kawasan-kawasan pedalaman selalunya tidak mempunyai capaian jaringan internet dan ia menyukarkan pelajar untuk menimba ilmu apabila proses pembelajaran dijalankan secara dalam talian. Sementara daripada itu, satu isu yang berkaitan dengan pembelajaran telah timbul di mana kita dimaklumkan dengan berita tentang ada seorang pelajar perempuan daripada Universiti Malaysia Sabah UMS yang memanjat pokok di hutan semata-mata untuk mendapatkan capaian internet yang baik dan laju bagi menjawab peperiksaan yang dijalankan secara dalam talian
dengan hanya menggunakan peranti telefon bimbit. Terdapat sesetengah pelajar di negara lain juga mempunyai kekangan dalam mengakses internet dan ia mengganggu proses pembelajaran pelajar tersebut. Dengan meletakkan router di atas pokok yang bertujuan untuk mendapatkan capaian internet yang laju, ia telah memudahkan pembelajaran pelajar itu dan memudahkannya untuk menghantar tugasan yang diperlukan secara atas talian. Kemudahan internet yang lemah di kawasan pedalaman telah mendorong masyarakat yang bergelar pelajar untuk melakukan pelbagai inisiatif dalam usaha mendapatkan capaian rangkaian internet untuk menyempurnakan pembelajaran mereka. Di sini, dapat kita lihat bahawa pendidikan telah menjadi elemen yang amat penting kepada mereka walaupun pelbagai kekangan dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tersebut dalam mendapatkan kemudahan internet. Seperti yang kita ketahui, contoh di Malaysia ialah saya beri sebagai contoh negeri Sabah. Beberapa kawasan tempat tinggal yang berada di kawasan pedalaman di mana di kawasan tersebut mempunyai pelbagai kekangan dan juga cabaran dari pelbagai segi, terutamanya yang berkaitan dengan pendidikan. Sesetengah keluarga yang kurang berkemampuan dari segi kewangan atau dengan kata lain ialah keluarga miskin, mereka tidak mempunyai peruntukan yang secukupnya untuk membeli dan juga memberi kemudahan peranti seperti telefon bimbit dan komputer riba kepada anak-anak mereka yang masih belajar. Ada sesetengah keluarga mungkin hanya mempunyai satu telefon bimbit sahaja bagi satu keluarga. Sekiranya keluarga itu mempunyai anak yang ramai yang kesemuanya masih belajar, ia menjadi sukar dan boleh timbul masalah seperti pergaduhan sesama sendiri di antara mereka disebabkan kesemuanya memerlukan kemudahan penggunaan telefon bimbit yang digunakan untuk mengakses internet semasa mereka belajar. Hal yang demikian juga menjadi faktor kepada keluarga miskin dalam mendapatkan pendidikan yang secukupnya akibat daripada kekurangan kemudahan peranti. Di samping itu, di kawasan pedalaman selalunya hanya mempunyai kemudahan-kemudahan asas sahaja yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Di kawasan pedalaman selalunya mempunyai semua pendidikan yang kurang dan tidak mencukupi seperti kemudahan perpustakaan, sekolah dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan. Ini menyukarkan lagi pelajar untuk belajar setelah mereka mempunyai capaian jaringan internet yang kurang baik dan tidak mempunyai kemudahan peranti untuk mengakses internet untuk menjalankan proses pembelajaran mereka. Sebagai kesimpulan, keadaan ini boleh mendorong kepada wujudnya jurang perbezaan antara masyarakat di luar bandar iaitu di kawasan-kawasan pedalaman dan di bandar terutamanya daripada segi aspek pendidikan yang diterima. Jadi, saya berpendapat bahawa keciciran pendidikan dalam kalangan masyarakat luar bandar khususnya pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman adalah akibat daripada faktor kemiskinan keluarga. Terima kasih. Okey, sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang kaitan topik kita pada hari ini. Terima kasih kepada ahli panel ketiga kita. Pada pandangan saya, ia merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik sekali. Seterusnya, saya mohon ahli panel keempat untuk memberikan penjelasan seterusnya. Silakan saudari. Okey, terima kasih kepada moderator dan panel-panel lain. Okey, seperti yang kita tahu, negara Malaysia ni dia tergolong dalam negara di 8 atau 8 negara yang membangun merupakan sebuah kumpulan negara yang membentuk satu pangkatan pembangunan ekonomi. Malaysia telah mendapat tempat ke-22 ekonomi paling berdaya saing di dunia. Namun begitu, isu penduduk miskin ni masih lagi terjadi di negara ini. Pada pandangan saya lah, kemiskinan keluarga memberikan pengaruh dan kesan yang sangat besar kepada semua pelajar, tidak kira pelajar sekolah rendah, sekolah menengah maupun APT yang mana mereka terpaksa bekerja untuk membantu menambahkan pendapatan keluarga mereka. Di sini saya akan bermula dahulu dengan pelajar sekolah rendah. Seperti yang kita tahu, pelajar sekolah rendah ni dia terlalu muda untuk mencari kerja supaya dapat membantu keluarga mereka. Namun disebabkan kekangan hidup dan kemiskinan yang menimpa keluarga mereka, ada segelintir pelajar yang terpaksa melupakan pendidikan seawal usia yang muda.
demi untuk membantu keluarga mereka. Keluarga pelajar ini juga tidak mampu untuk menyediakan keperluan asas persekolahan seperti buku latihan, membayar yuran sekolah dan juga membeli peralatan yang lain. Hal ini kerana mereka merasakan pendidikan adalah satu bebanan untuk mereka dan keluarga, dan mereka terpaksa memilih jalan mudah untuk tidak menghantar anak mereka ke sekolah untuk belajar. Pelajar ini juga terpaksa membantu keluarga untuk mencari duit, dengan kebanyakannya menolong keluarga dengan cara berniaga, bercucuk tanam dan sebagainya. Hal ini juga berlaku kepada murid sekolah menengah di mana mereka merasakan sijil PMR dan SPM sudah mencukupi untuk mencari kerja agar mereka dapat membantu keluarga yang susah. Terdapat banyak kes walaupun pelajar itu cemerlang di dalam pelajaran, namun mereka terpaksa melupakan niat untuk menyambung pelajaran ke tahap lebih tinggi demi untuk membantu keluarga. Di samping itu mereka juga berfikir kos belajar juga kos belajar di universiti juga adalah lebih tinggi berbanding di sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, disebabkan faktor ini jugalah pelajar memilih untuk tidak melanjutkan pelajaran, dan ada juga sesetengah yang belajar separuh jalan disebabkan faktor kemiskinan keluarga ini. Okey, dalam pada itu juga pelajar miskin yang kekurangan sumber kewangan juga terpaksa membantu ibu bapa mereka untuk mencari rezeki lebih bagi menambah pendapatan keluarga. Walaupun pelajar ini tidak berhenti sekolah untuk belajar, ianya akan menyebabkan masa untuk pelajar ini belajar berkurang, dan seterusnya menyebabkan pendidikan mereka terjejas. Justru itu saya dapat merumuskan bahawa keadaan hidup masyarakat, terutama masyarakat di luar bandar lah, dipengaruhi oleh faktor kewangan yang memberi kesan negatif terhadap aspek pencapaian pendidikan anak-anak, yang mana ia menjadi halangan utama untuk pelajar mencapai kejayaan mereka. Okey, tak faham pula kita sekarang dilanda dengan gelombang COVID-19 ni kan. Ada segelintir pelajar yang terjejas daripada gelombang ini dan terpaksa membantu keluarga untuk mencari pendapatan bagi menyara hidup mereka. Contohnya mereka menolong ibu bapa mereka berniaga dan bercucuk tanam dan dijual di pasar dan sebagainya. Oleh itu, mereka terpaksa mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi. Selain itu juga, faktor saiz keluarga yang besar juga memberi kesan kepada pendidikan anak-anak. Keluarga yang mana keluarga tidak dapat menyara anak yang terlalu ramai, terutama keluarga yang mengalami masalah rumah tangga seperti berlakunya perpecahan keluarga, dan di sinilah wujud status ibu tunggal atau bapa tunggal yang terpaksa menanggung jumlah bilangan anak yang ramai, sedangkan mereka hanya memperolehi pendapatan yang rendah sahaja, sehingga kan mereka terpaksa mengabaikan pendidikan anak-anak mereka lah. Okey, seterusnya disebabkan hal ini juga ia akan memberi masalah kepada pendidikan anak-anak kerana mereka tidak dapat fokus kepada pelajaran disebabkan tumpuan mereka terganggu dengan masalah keluarga yang tidak mampu menanggung kos pelajaran mereka. Malahan minat anak-anak juga untuk belajar turut hilang disebabkan kekangan keluarga, dan akhirnya ia akan menjejaskan perkembangan mereka dalam pendidikan. Okey, disebabkan daripada masalah kemiskinan penduduk di negara ini semakin menjadi-jadi, jadi saya berpendapat kerajaan perlu membasmi kemiskinan penduduk dalam kalangan masyarakat dengan cara memberikan bantuan keuangan atau keperluan asas kepada pelajar miskin. Okey, selain itu juga saya sarankan kerajaan perlu menyediakan kemudahan seperti peralatan asas
persekolahan bagi pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Manakala bagi pelajar IPT pula, kerajaan boleh bantu mereka dengan menurunkan bayaran yuran universiti bagi pelajar yang dikenapasi sebagai pelajar miskin sahajalah. Okey, harapan saya sebagai seorang mahasiswa adalah untuk melihat masalah penduduk miskin ni dalam kalangan masyarakat kita dapat dikurangkan dan semua pihak dan masyarakat perlu berganding bahu untuk memanteras masalah ini dan Okey, terima kasih di atas penjelasan panjang lebar berhubung dengan topik forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada ahli panel keempat kita. Seterusnya, ahli panel kita yang terakhir iaitu ahli panel kita yang kelima untuk memberikan hujah dia. Silakan Sarah. Terima kasih kepada Cik Moderator yang manis serta ahli-ahli panel yang telah mengemukakan hujah masing-masing yang pada saya memang amat bernas dan boleh diterima di dalam situasi kita pada masa kini. Merujuk kepada konteks perbincangan kita pada hari ini, kita semua sudah sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 telah memberi impak yang sangat besar kepada pelbagai sektor dengan bidang pendidikan sama ada peringkat rendah, peringkat menengah maupun pengajian tinggi tidak terlepas daripada kesannya. Penutupan sementara institusi pengajian tinggi banyak memberi kesan kepada ramai pihak yang mana pada hari ini saya ingin membincangkan dengan lebih terperinci kesannya terutama sekali kepada pelajar. Pelajar yang terdiri daripada pelbagai golongan akan memberikan pelbagai situasi yang berbeza. Sama ada pelajar tersebut dalam golongan keluarga yang berada, sederhana maupun pelajar yang kurang berkemampuan dari aspek kewangan. Namun begitu, perihal kewangan telah pun disentuh oleh panel kita yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga, tidak kurangnya kepada panel yang keempat tadi. Jadi saya hanya ingin menambah sedikit berkaitan perihal tersebut. Setelah terjadinya pandemik COVID-19 yang tidak diduga, kita telah memperoleh banyak pengajaran. Beri pentingnya kesihatan kepada manusia tidak kurang juga daripada segi kebersihan diri sendiri yang patut dititik beratkan oleh semua masyarakat. Berbalik kepada topik yang ingin kita bincangkan, aspek kewangan memainkan peranan penting dalam pendidikan. Banyak keluarga yang kurang berkemampuan hanya mampu menyambung pembelajaran mereka sehingga tahap menengah sahaja. Dan ada yang paling menyedihkan, ada juga yang tidak dapat berpeluang langsung untuk mendapatkan pendidikan secara formal di sekolah. Disebabkan oleh kekangan atau masalah kewangan keluarga mereka. Malahan masyarakat pada zaman dahulu tidak menitik beratkan pendidikan berbanding masyarakat zaman sekarang. Oleh sebab demikian, ahli keluarga yang tidak berpeluang mendapatkan pendidikan tidak mampu menolong ahli keluarga mereka di sekolah. Tambahan pula sekarang kelas secara atas talian diadakan di rumah. Jadi ahli keluarga tidak mampu menolong pelajar-pelajar di rumah untuk menjadikan bahan rujukan. Hal ini demikian kerana mereka pada zaman dahulu tidak didedahkan dengan ilmu-ilmu yang diajar di sekolah dengan yang lebih terperinci. Mereka hanya terhad kepada pendidikan secara tidak formal seperti memasak, berkomunikasi dan lain-lain yang tidak terperinci yang seperti yang diajar di sekolah maupun institusi pendidikan. Pendidikan atas talian telah diadakan di rumah masing-masing. Jadi ahli keluarga memainkan peranan yang penting dalam membantu sesi pembelajaran pelajar. Mereka juga berperanan sebagai bahan rujukan utama selain daripada buku teks maupun buku rujukan. Pelajar yang mudah kepada akses rujukan seperti perpustakaan ataupun pusat internet berpeluang besar untuk mendapatkan bahan rujukan pembelajaran, tapi tidak kepada pelajar yang berada di kawasan pedalaman yang mana susah untuk mendapatkan bahan untuk belajar. Jadi mereka hanya bergantung kepada pertolongan ahli keluarga di rumah. Jika ahli keluarga di rumah tidak mendapatkan pendidikan sebelum itu, maka ia akan merumitkan keadaan kerana pelajar kekurangan
bahan untuk rujukan pembelajaran. Tambahan pula, kelas secara atas talian dibuat menggunakan aplikasi yang canggih seperti Google Meet, Webex, Microsoft Meet, Zoom dan banyak lagi. Penggunaan aplikasi dan teknologi canggih seperti ini sedikit sebanyak memberi tekanan kepada pelajar kerana mereka tidak pandai untuk menggunakan aplikasi tersebut. Secara rumusnya, apa yang kita peroleh melalui perbincangan hari ini, kita dapat menilai dengan baik betapa pentingnya tahap kemiskinan dan pengaruhnya kepada pembelajaran pelajar. Tahap kemiskinan menjadi faktor utama golongan pelajar yang kurang berkemampuan tidak berpeluang untuk menyambung pelajaran mereka walaupun mereka sangat berkebolehan dalam pembelajaran. Mereka juga terpaksa berkorban demi membuat pekerjaan untuk menampung kehidupan mereka dari konteks pembelajaran pada musim pandemik COVID-19. Kita dapat lihat ramai pelajar yang berdikari dalam menghadapi kelas atas talian agar mereka tidak tercicir dalam pembelajaran. Dan pelajar juga sentiasa peka terhadap pengumuman dan juga kerja-kerja yang telah disediakan oleh guru mereka. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Iman kita iaitu ahli panel yang terakhir. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang topik kali ini. Kesimpulannya, kemiskinan memberikan pelbagai kesan kepada individu, keluarga dan negara. Oleh itu, bersama-samalah kita membantras penduduk miskin bagi menjamin dan menjadi sebuah negara yang maju. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan topik forum pada kali ini. Harap forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya mewakili ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kali ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini selanjutnya. Memohon mengundur diri dan menyerahkan majlis kepada saudari MC kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, ucapan salam pengakhir kata, segala yang ada dikongsi bersama, apa yang kurang maaf dipinta. Sudilah berkunjung di lain masa. Tuan Puteri pergi ke Rasah, pulang semula 11 pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Dengan kata-kata ini, maka selesailah sudah forum webinar kita pada petang ini. Saya bagi pihak majlis mengucapkan terima kasih di atas kehadiran ahli panel kita dan juga cik moderator kita pada webinar petang ini. Semoga webinar ini memberi manfaat kepada tuan dan puan-puan dalam memantapkan ilmu kita berkaitan kemiskinan dan juga pengaruhnya kepada tahap pembelajaran pelajar. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.